Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton yang berada di lokasi masing-masing. Saya Cikgu Nurliziah binti Ali Hussein, bertugas di SMK Sanjek Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini saya akan membuat satu perkongsian kajian tindakan saya yang bertajuk penyelesaian masalah menguasai rujukan grade 6 angka bagi mata pelajaran geografi tingkatan 4 dengan menggunakan aplikasi EasyGrade dalam mata pelajaran dan pemudahcaraan. Berdasarkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, sepanjang saya mengajar mata pelajaran geografi tingkatan 4, iaitu tajuk kedudukan, diperhatikan di sini bahawa murid sukar mempelajari subtopik rujukan grade 6 angka. Yang kedua, di mana didapati ujian pra, iaitu 95% murid lemah dalam rujukan grade 6 angka. Dan yang ketiga, murid tidak berminat mencari rujukan grade 6 angka. Isu keprihatinan yang di dalam kajian tindakan ini iaitu yang pertama, murid tidak dapat menguasai rujukan grade 6 angka. Di mana tajuk rujukan grade 6 angka ni wajib dipelajari oleh murid tingkatan 4. Tingkat 4 bab 1 kemahiran geografi, mereka tidak dapat menguasai tajuk tersebut. Ini kerana bab tersebut memerlukan murid mempunyai kemahiran dalam bahagi. Dalam bahagi kerana murid perlu membahagikan peta kepada bahagian nombor-nombor yang kecil. Didapati murid lemah dalam membahagi peta kepada 10 bahagian. Masalah murid untuk membaca pembaris biasa untuk ukuran petak 2.9 cm, 2.2 cm dan 1.9 cm. Murid didapati tidak aktif dalam PDPC. Jadi ia telah membawa masalah, masalah ataupun ia telah membawa kesan yang berantai dalam PDPC masa sesi pembelajaran di dalam bilik darjah, di mana murid telah mengganggu rakan dan ada yang meniru jawapan rakan. Objektif kajian tindakan ini ada dua. Yang pertama iaitu menyatakan rujukan grade 6 angka sesuatu objek dengan lebih tepat. Yang kedua, meningkatkan kepahaman murid mencari rujukan grade 6 angka. Kumpulan sasaran sudah semestinya murid tingkatan 4, iaitu seramai 20 orang murid SMK Sanjek. SMK Sanjek. Pelaksanaan kajian tindakan ini di mana ia bermula dengan tinjauan awal, iaitu tinjauan awal masalah pembelajaran murid dengan mengenal pasti isu utama, isu utama pembelajaran murid. Jadi saya telah membuat pemerhatian tingkah laku dalam kelas, semasa murid belajar tajuk rujukan grade 6 angka ni lah, dan membuat semakan. Saya telah membuat semakan buku latihan, latihan murid dan kerja rumah yang telah diberikan. Jadi hasil tinjauan daripada semakan buku latihan tersebut, jadi saya dapati 100% murid ni tidak dapat menjawab latihan rujukan grade 6 angka dengan betul semua. Jadi saya telah membuat analisis lagi lah dengan temu bual, menemu bual murid. Jadi di sini saya telah mendapati murid mengatakan, majoriti mereka telah menyatakan bahawa mereka tidak dapat membahagikan peta kepada 10 bahagian. Selepas itu saya
Selepas tinjauan awal tersebut, saya telah menyenaraikan punca dan kesan serta alternatif penyelesaian. Jadi bagaimana alternatif penyelesaian tersebut, saya telah menghasilkan di mana terhasillah satu bahan bantu belajar yang dinamakan EasyGrid. Dinamakan EasyGrid. EasyGrid ni merupakan bahan bantu belajar yang berbentuk seperti pembaris, boleh laras, boleh laras, boleh. Lepas tu di sini guru telah di mana ujian pra telah dilaksanakan pada murid dalam sesi pembelajaran dan pengajaran, pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Lepas ujian pra dilaksanakan, barulah guru memperkenalkan EasyGrid dan guru mengajar murid menggunakan EasyGrid dan baru dan dilaksanakan lagi satu ujian pasca di mana dalam ujian pasca tersebut murid telah mengaplikasikan EasyGrid. Barulah saya buat analisis perbandingan. Okey. Metodologi kajian ini yang pertama iaitu melalui pemerhatian tingkah laku murid semasa PDPC yang seperti saya katakan tadilah, di mana hasil pemerhatian tersebut murid kurang minat belajar, murid tidak berada motivasi untuk belajar, murid tidak aktif dalam PDPC. Yang kedua iaitu melalui analisis dokumen. Buku latihan murid dapati semua jawapan murid salah. Soalan juga tidak dijawab. Okey. Yang ketiga, temu bual murid. Melalui temu bual murid, murid mengatakan mereka ada masalah dalam pengiraan matematik. Asas. Lepas tu tidak dapat membahagikan petak 10 bahagian. Seperti yang saya kata sebelum ni, petak bagi 2.9 cm, saiz 2.2 cm dan 1.9 cm. Dan hasil temu bual juga murid mengatakan mereka berasa bosan, tidak dapat jawapan. Mereka tidak bersemangat untuk belajar. Dan yang keempat, metodologi yang terakhir iaitu melalui ujian pra dan pasca mengandungi 10 soalan yang berbeza tapi arah soalannya sama. Ini merupakan contoh saiz petak grid dalam EasyGrid. Di petak 2 cm dan sebelahnya ni 2.2 cm. Ini merupakan contoh saiz petak dan ini juga merupakan kos anggaran bagi satu unit EasyGrid murah saja, hanya 35 sen. Sekarang kita lihat analisis perbandingan peratus markah ujian pra dan ujian pasca. Sangat berbeza. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak di sini sebelum EasyGrid diperkenalkan, dan selepas EasyGrid diperkenalkan. Selepas ni kita nampak sangat tinggi pencapaian cemerlang di sini, iaitu kalau kita lihat 20 orang murid semuanya cemerlang selepas diperkenalkan EasyGrid berbanding sebelum EasyGrid diperkenalkan, di mana tiada seorang pun yang dapat cemerlang. Ini merupakan gambar-gambar di mana guru membimbing murid dalam menggunakan EasyGrid semasa PDPC. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihatlah. Ini pula gambar-gambar di mana murid-murid menggunakan EasyGrid semasa PDPC. Dengan mudah sekali. Mereka hanya letak dan gerakkan saja maka dapatlah jawapan. Sekarang kita lihat impak EasyGrid perbandingan pra dengan pasca. Ujian pra. Pencapaian lemah murid. Maksudnya murid pencapaian mereka lemah. 0%. Tetapi selepas EasyGrid diperkenalkan, maka ujian pasca dibuat, pencapaian cemerlang 100%. Bayangkan impaknya. Semasa ujian pra jawapan murid semua salah. Tapi semasa ujian pasca jawapan murid semua betul. Dan kalau ujian pra murid langsung tidak menjawab. Tetapi masa ujian pasca murid lebih cepat menjawab dan jawapan mereka tepat.
Okey, ini dapatan pemerhatian selepas. Okey, dapatan pemerhatian selepas. Kita boleh lihat di sini di mana yang pertama iaitu PAK 21. Okey, PAK 21 iaitu kalau kita lihat di sini pembelajaran yang menggunakan easy grid ini, menggunakan easy grid yang membolehkan murid belajar dengan lebih aktif. Ia disebabkan oleh easy grid ini merupakan bahan bantu belajar yang bersifat mojud, yang boleh dilihat, boleh disentuh dan ia boleh digerakkan oleh murid. Jadi murid boleh, ia berpusatkan pada murid dan murid boleh akseskan diri. Ia sesuai dengan PK 21. Okey, yang kedua iaitu murid aktif. Murid aktif, hands on yang saya kata tadilah. Mereka boleh gerakkan sendirilah, boleh pegang sendiri tadi kan. Okey, boleh sentuh, okey. Dan murid yakin menjawab semua soalan yang dikemukakan oleh guru berkaitan dengan rujukan grade 6 angka. Jawapan murid juga tepat. Dan murid sentiasa memberikan kerjasama berbanding sebelum adanya easy grade. Sangat susah untuk mendapat kerjasama daripada murid. Dengan adanya easy grade, maka latihan guru semua berjaya dilaksanakan oleh murid, dan tidak susah untuk memberikan arahan kepada murid. Dan yang terakhir iaitu kelas terkawal. Ini sangat penting. Impak. Kita lihat impak bagi easy grade ni. Mana yang pertama iaitu ia sangat membantu murid. Ya, betul. Ia memang sangat membantu murid dalam menguasai tajuk rujukan grade 6 angka. Itu yang sangat penting. Peranan guru sebagai fasilitator, sebagai guru pemudah cara, kita perlu membantu murid. Bagaimana membantu murid menguasai tajuk. Suatu tajuk yang sukarlah. Yang kedua iaitu meningkatkan minat dan motivasi murid. Di mana easy grade ni kalau kita lihat di sini ia menjadikan murid ni bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran dan menyiapkan latihan di dalam bilik darjah. Berdasarkan daripada maklum balas semasa pembelajaran menggunakan easy grade, jadi murid bersikap lebih positif. Mereka maksudnya di sini persepsi mereka positif terhadap tajuk rujukan grade 6 angka. Berbanding sebelum ni mereka kata tajuk ni susah cikgu. Bila dengar saya tajuk easy grade, mereka terus tidak mahu buat. Jadi dengan adanya easy grade, persepsi murid berubah kepada persepsi yang positif. Kalau sebelum ni berbanding dengan pembelajaran yang sebelum ni yang bersifat tradisional, iaitu murid menggunakan pembaris, ada pembaris biasa, murid menunjukkan sikap pasif dan menunggu jawapan. Jadi dengan adanya perubahan persepsi pembelajaran ini menunjukkan easy grade sangat membantu murid di mana untuk meneruskan pembelajaran dan melenyapkan persepsi bahawa pembelajaran rujukan grade 6 angka itu sukar dan bosan. Selain itu juga ia dapat meningkatkan marah murid lah. Belum ni murid yang ada yang tidak tahu menjawab kan, dia oleh rakan, alah kamu ni itu pun tidak tahu begitu kan. Tapi dengan adanya easy grade, mereka boleh sama level. Macam orang kata duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan murid-murid yang tahu sebelum ni kan, tahu jawapan. Jadi mereka pun, kami pun boleh juga dapat jawab. Terusnya dapat menjimatkan masa. Dapat menjimatkan masa. Di mana guru dapat menjimatkan masa pengajaran di dalam kelas dan berfokus kepada aktiviti murid, dan guru hanya macam perlu membuat tunjuk cara bagaimana menggunakan easy grade dalam bilik darjah. Lepas tu murid akan menggunakan easy grade dalam jangka masa yang singkat berbanding dengan menggunakan kaedah pembaris sebelum inilah. Dan yang terakhir, objektif pembelajaran tercapai. Ini yang sangat penting. Ini yang sangat penting di mana murid faham, faham konsep rujukan grade 6 angka dan diperhatikan murid melaksanakan latihan dalam kelas lah dan mencari jawapan sendiri serta patuh arahan guru.
Ini merupakan analisis maklum balas guru di mana guru yang menggunakan EasyGrade dalam beri maklum balas. Yang pertama iaitu mereka kata memudahkan pembelajaran murid. Ya betul, dia sangat memudahkan pembelajaran murid. Yang kedua, EasyGrade bila guna EasyGrade ni boleh cepat, pantas dan jimat masa untuk mengajar. EasyGrade juga mudah dibawa, betul, dia ringan dan jawapan murid juga tepat serta murid lebih berminat dan aktif untuk belajar. Okay? Dan analisis maklum balas murid pula, murid kata ya ringkas cik dan mudah cikgu. Okay? Sangat membantulah cikgu, sangat membantu untuk kami memahami tajuk rujukan grade nama angka. Lepas tu jawapan kami tepat cikgu. Okay? Dan kami jimat masa serta kami mendapat jawapan dengan lebih cepat. Okay? Okay. Refleksikan diri atau perumusan di sini di mana TUMS iaitu tindakan untuk mencapai, ya, untuk mencapai standard. Dalam SKPMG 2, standard 4 dapat dipenuhi. Iaitu dapat peningkatan ketara kepada hasil pembelajaran murid, murid berjaya mencapai objektif pembelajaran dan meningkatkan kepahaman murid terhadap rujukan grade 6 angka. Itu yang sangat penting. Okey? Okey. Ini merupakan perkongsian yang telah saya lakukan sebelum ni di peringkat negeri. Saya merupakan pembentang utama dalam Teknopen di IPG Tawau pada tahun 2019. Okay. Pada tahun 2019 juga saya telah membuat pembentangan, terpilih dalam pembentangan persidangan penyelidikan pendidikan kebangsaan di Perteksan Negeri Sembilan. Perkongsian tersebut telah dimasukkan dalam jadah akhbar, di mana di sini ada disebut EasyGrade, ya. Dan ini nama saya, dan yang pada tahun lepas 2020 saya telah membuat pembentangan dalam Konvensyen Guru Cemerlang Kebangsaan di Hotel Grand Riverview Kota Baru, Kelantan. Untuk peringkat antarabangsa, syukur Alhamdulillah, berjaya melangkah lagi kaki ke peringkat antarabangsa di mana pada tahun 2019 saya telah membentang di KU Home University Katsetsat Chatuchak, Bangkok, Thailand. Lepas tu 2 bulan selepas berikutnya tahun yang sama, saya telah membentang juga peringkat antarabangsa di Canada Water Theatre and Library di London, United Kingdom. Di mana saya seorang lah, dari Malaysia. Ini perkongsian yang saya buat tu, maksudnya kajian tindakan saya tu telah dimasukkan dalam jurnal antarabangsa, iaitu dalam Triple International Journal of Social Science 2019, di mana ada ISSN sini. Dan ini pembentangan saya semasa penilaian World Invention Innovation Contest di Seoul, Korea, peringkat antarabangsa. Pameran pada masa tersebut. Dan yang terbaru tahun lepas 2020, pembentangan saya di peringkat antarabangsa dalam International Colloquium on Education, itu dalam talian, ya, dalam talian. Ini kejayaan EasyGrade peringkat negeri di mana saya bersama 2 orang guru lagi, iaitu kumpulan saya telah mendapat johan. Kami telah mendapat johan Anugerah Guru Inovatif kategori kumpulan peringkat negeri pada tahun 2018. Dan peringkat kebangsaan kami dapat Anugerah NEP Johan Guru Inovatif kategori kumpulan. Pada masa tersebut tiada yang johan lah. Paling tertinggi lah ni NEP Johan. Dan saya juga menang untuk anugerah kajian tindakan Yayasan Guru Tun Hussein On pada tahun 2018, peringkat kebangsaan, dengan mendapat hadiah wang tunai 2,000 dan 5,000 untuk tajaan membuat pembentangan, membuat pembentangan di luar negara lah, antarabangsa. Ini kejayaan EasyGrade, kejayaan EasyGrade lagi peringkat antarabangsa di mana mendapat anugerah pingat emas dalam World Invention Innovation Contest di Seoul, Korea. Saya bersama rakan saya yang 2 orang lagi, untuk inovasi EasyGrade. Lepas tu
EasyGrid juga mendapat anugerah khas iaitu World Inventors Association WIA tempat pertama dan mendapat merit tertinggi dalam World Invention Innovation Contest di Seoul, Korea pada tahun 2019. Dan yang terbaru 2020 tahun lepas, EasyGrid telah menerima anugerah pingat emas dalam International Colloquium on Education. Okay, yang saya buat pembentangan itulah. Okay. Maka dengan itu berakhirlah perkongsian saya pada petang ini. Diharap dapat memberikan manfaat kepada para penonton dan puan-puan yang berada di mana sahaja di lokasi anda sekarang. Maka dari itu sekian. Terima kasih.